iaitu soal pengisytiharan aset. Seperti semua maklum, pada tahun 2018, buat pertama kali kita memulakan proses pengisytiharan aset khususnya bagi menteri-menteri yang sedia ada. Menteri-menteri ini adalah jawatan yang sangat besar. Di bawah mereka, mereka mengawal, menguasai belanjawan yang berjumlah berbilion ringgit. Dan ada proses, ada yang melalui tender terbuka, tender terhad dan tender terus. Tetapi salah satu cara untuk kita memastikan korupsi dan rasuah itu dapat kita tentang is through preventive measures. Iaitu di mana jikalau seseorang itu sudah menduduki tahta kuasa dan diwajibkan untuk mengisytiharkan segala hartanya, dengan itu agak mudah untuk badan penguat kuasa untuk lakukan penilaian aset yang dimiliki sebelum menduduki tahta kuasa dan aset selepas atau in between. Jikalau ada penambahan yang luar biasa, agak mudah untuk siasatan and tracing of income and wealth dapat dilakukan. Ini juga is one of the preventive measures untuk memastikan bahawa rasuah itu tidak berlaku. Persoalan saya mudah. Pada tahun 2018, pengisytiharan aset ini telah pun diwajibkan dan turut diumumkan kepada rakyat. Tetapi selepas 7 bulan Kerajaan Persekutuan mentadbir, kita masih belum dengar apa-apa lagi maklum balas berkenaan sistem pengisytiharan aset. Walhal telah dijanjikan dan turut telah bermula sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Persoalan saya, mengapa secara tiba-tiba menteri tidak lagi mengisytiharkan aset, walhal sebelum ini bukan saja bawah kepimpinan Pakatan Harapan versi 1, tetapi selepas Perdana Menteri baru ambil alih pun sistem pengisytiharan aset ini tetap ada. Persoalan bagi muda adalah, adakah ada apa-apa yang ingin disembunyikan? Mengapa mereka yang menduduki tahta kuasa tidak ingin mendedahkan nilai aset dan harta kepada rakyat, bukan untuk tujuan cemburu atau lain, tetapi untuk memastikan sistem semak imbang itu berlaku. And this is a part of good governance yang sebelum ini kita perjuangkan dan turut telah pun dipersetujui oleh semua. Sebab itu adalah persoalan dan penjelasan yang muda tuntut, kerana sebelum ini kita mohon penjelasan, kata bukan sekarang, tapi sekarang kita dah masuk bulan ke-7, bulan ke-8. Ini proses yang agak mudah dan kita mahukan penjelasan. Dengan ini, muda juga yang ingin membawa politik baru ingin mencadangkan beberapa penyelesaian. Pertama sekali, muda ingin mencadangkan bagi 6 pilihan raya negeri ini, parti-parti bersama memberikan komitmen jikalau mereka menduduki tahta kuasa, barisan Exco dan Menteri Besar diwajibkan untuk mengisytiharkan segala aset dan rangkaian perniagaan yang mereka miliki. Ini perkara yang sangat penting untuk memastikan bahawa tidak ada pertindihan kepentingan yang akhirnya akan menyebabkan kroni kapitalisme lebih teruk, tetapi yang lebih merisaukan jikalau pengumpulan harta itu berlaku apabila seseorang itu menduduki tahta kuasa. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, muda juga berharap di sana akan ada desakan dan wake up call yang jelas supaya perkara yang sama dapat dilaksanakan secepat mungkin di peringkat persekutuan. Kerana perkara ini telah pun dilengah-lengahkan, dilambat-lambatkan sampai rakyat menanyakan soalan, mengapa dulu boleh dan kini seperti ingin sembunyikan reforms ini kerana ada yang takut untuk mengisytiharkan perkara ini. So people are asking, why are they afraid? Why are they scared? What do they have to hide? Especially apabila ini adalah proses reform yang jelas, objektif dan mudah untuk dibuat dan tidak memerlukan 5 tahun untuk dilaksanakan. Kami berharap bahawa mereka yang menduduki tahta kuasa dapat lakukan perkara ini. Saya ingat apabila saya berada di dalam kabinet pada tahun 2018, saya perjuangkan perkara ini. Akhirnya kabinet membuat keputusan untuk melaksanakan walaupun ada yang tidak bersetuju pada peringkat awal, dan saya turut merupakan salah seorang menteri pertama yang mengisytiharkan aset, dan walau bukan lagi jadi menteri pada pilihan raya lepas, saya juga mengisytiharkan aset dan calon-calon muda turut mengisytiharkan aset mereka. Tetapi tidak cukup sekadar calon mengisytiharkan aset jikalau mereka menduduki tahta kuasa
the declaration of asset is very different, ya. Kalau kita declare sendiri kepada media, very different when we declare it to MACC, when we declare it to GIACC. Kerana ini badan penguat kuasa. Dengan itu, they have the authority of the law to look into this matter. Sebab itu kami berharap reform ini dapat dilaksanakan di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Ini adalah cadangan yang mudah diketengahkan, which is in line dengan politik baru. Terima kasih.